Macam okey dah ni. Yes. So kita start balik. 1, 2, 1, 2. Kita tunggu jap dia start balik. Rasa macam dah nak start ni. Sabar. Dah masuk belum? Rasa dah masuk. Tapi sabar jap. Tunggu dia tutup keluar dekat sini dulu. Rasa dah okey dah ni. Bismillah. Okey, rasa dah okey dah sebenarnya tu. Baik. Kembali. Okey, kembali semula bersama dengan podcast Hati Murni. Terus part. Terus part view. Podcast Hati Murni bersama dengan saya, Mak Topi, sahabat saya di sebelah. Ustaz Saya dan juga Endo atau Amir. Endo atau Amir. Alright. Amir lah. Endo Dengan atau Amir. Sekejap, kita tengok ada 5 orang ni. Cuba sebut siapa ni sebenarnya ni 5 orang ni. Saya tak online. Siapa tu? Kau Siapa tu? Siapa tu? Kita dah masuk segmen yang kedua ni. Yes, Kita masuk segmen yang kedua. Okey, ni live yang kedua ataupun podcast untuk segmen yang kedua. Yes, Ya, betul. Okey. Tadi mungkin yang kali kedua ni lebih okey sikit lah dia InsyaAllah. punya Betul. video dia tu. Yes, betul. Video dan audio. Boleh try komen. Cuba try komen dulu. Nampak macam suara okey? Adakah masih okey? Ada banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsi Yeah, ni sebenarnya. Benda yang lagi menarik. Boleh pada sharekan sesi dekat ni. semua orang sebenarnya. Kepada anda semua yang ada, yang nampak, boleh share kat semua orang. Okay, kali ni saya pula cakap. Boleh share kepada seberapa ramai yang boleh. Sebab hari ni kita ada perkongsian sempena dengan Maulidur Rasul. Dan pastinya kita ada banyak lagi perkongsian-perkongsian yang baik, yang menarik. Sebab kita nak tunjukkan kepada anda, sambut Maulidur Rasul ni sangat mudah. Okay, sangat mudah dan tidak sesukar apa yang anda fikirkan. Jangan biar aku cakap seorang, nanti biru. Waalaikumsalam Ustaz Yusof. Thank you kerana menonton. Sila sharekan bersama yang mungkin anda dah makin ramai mes. Alhamdulillah, okey. Anda yang sedang menonton ni cuba komen sikit. Okey tak kita punya video ni? Okey ke tidak? Kali ni okey tak? Okey, Mek, tadi kau sentuh, kau ada cakap pasal mudahnya sebenarnya. Yes. Walaupun lagu COVID-19, Yes. mudah je sebenarnya kita nak sambut Maulidur Rasul. Jangan cek alasan lah saya ceritanya pasal kasar. Saya yes, betul. Sebab kita tengok sekarang ni budak-budak bila dia contoh dia bukan kata orang lain lah. Sebenarnya aku sendiri pun sama juga sebenarnya. Kita cakap pada diri kita sendirilah. 4 jari kat kita Bila kita beraya, contoh raya yang lepas kita dalam COVID, 2 kali raya. Kita raya Aidilfitri, lepas tu kita raya Aidihadah. Okey. Kita punya alasan tak pergi berkunjung-kunjung adalah sebab COVID-19. Betul. Tapi orang ramai lupa yang sebenarnya kita ni boleh video call, okay? Kita boleh video call. Kita boleh mungkin kembali pada yang asal, hantar kad mungkin. Wow. Yeah. Meriah juga sebenarnya. Betul. Macam-macam ni Mek. Aku dah tengok dekat iklan lah, iklan Yes. TV kan. Yes. Iklan Vivo. Aku bukan nak promote Vivo lah, aku tak jual phone. Mana pun. Aku cuma teringat. Ini Vivo ke tidak? Ini bukan Vivo. Iklan Okay. Vivo. Okay. Nice tu. Dia sebenarnya nak promote dia punya phone. Tapi Okay. dia buat tu, cara dia sambut raya tu. Mak dia ni pegang phone. Dia marah anak dia tau. Kau ni Angah pergi angkat tu apa semua. Padahal anak dia kat tempat lain kat rumah dia sendiri. Okay. Dia meriah dia tu. Video call, dia dia video call phone mamai. dia, gitu kan. I see. Tu kena lah. Kena lah, Itu kan? je aku nak cakap. Beria aku dengar. Aku nak tunggu yang panjang lagi. Bukan. Allahu Akbar. Tapi itulah sebab orang ingat sambutan-sambutan macam ni sebenarnya dia susah. Kan sebab kalau macam dulu-dulu, okey, satu benda yang kita ingat waktu kita muda-muda dulu, waktu kita muda-muda, waktu kita muda-muda. Saya muda lagi. Okey. Waktu saya muda-muda dulu, Maulidur Rasul mestilah ada perarakan, mesti ada sambutan selawat, pergi ke rumah. Lepas tu kena ada ceramah. Baraan. Baraan, okey. So itulah kita pun sebenarnya bukanlah kita nak menyalahkan COVID-19, okey. Tapi kita kena lebih kreatif, kan? Kita kena lebih kreatif dalam kita nak menyambut hari keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kita rasa perlu, okey, sebab dia dah datang membawa cahaya dan kemudian kita pula tak menyambut dengan cara yang betul. Lagu. Bukan. Itu lirik lagu terjemah. Lirik lagu. Tapi betul lah Mek. Dia macam Yes. kau cakap tadi, dia benda ni ada hikmah lah, hikmah. Macam sebelum ni mungkin lah, macam kalau sebelum COVID-19 ni kita sambut Maulidur Rasul, dia macam hari raya lah. Betul. Okay, kita sambut Maulidur Rasul.
Parakan apa semua kan. Mungkinlah kita ni orang yang penting dalam Maulid Rasul. Betul. Bila berlaku Maulid Rasul, kita sibuk nak uruskan itu, nak uruskan ini kan. Ada program tu lah, program ni. Tapi mungkin kali ni Maulid Rasul kali ni kita boleh sambung dengan family kita. Betul. Dekat rumah. Macam tadi, Ustaz saya ada selawat kan. Amir ada selawat. So anda semua yang kat rumah dengan anak-anak, dengan isteri yang tersayang, dengan suami yang tercinta kan, tengah tengok live kami ni atau podcast kami ni, dan sambil-sambil kita berselawat sama-sama. Nampak itu cara dia. Betul. Antara yang kalau cerita pasal berselawat dengan family kan, saya nak bagi tahulah ada satu aktiviti yang kami Hati Murni buat, yang kita buat. Antaranya adalah kita bagi challenge pada budak-budak ni tau. Wow. Sebenarnya terlupa soalan. Sebenarnya dia tu bercakap. Kita kena cover. Syuan selalu lupa. So macam kita nak kongsi lah sikit kan. Kita bagi challenge tau pada budak-budak. Sekarang ni kan dah 2 minggu PKPB balik dekat wilayah ni, Kuala Lumpur ni. So back to online balik. Yang kita dah lalui online dulu 3 bulan 4 bulan tu, kita back to online balik. Dan budak-budak pun bila kita tanya, diorang pun macam tak nak ustaz, tak nak. Tak nak. Diorang dah trauma dah sebenarnya. Duduk rumah ni bosan benda semua kan. Lepas tu okeylah, tu go on lah, tak apa, benda dah berlaku kan. Lepas tu antara benda yang menarik kita buat hari ni adalah kita bagi minggu ni kita bagi challenge pada pelajar-pelajar supaya challenge dia ialah selawat 300 kali sehari. Wow. Kita bagi challenge pada budak-budak. Tu satu. So macam terpulang pada guru-guru masing-masing, ada yang bagi tugas pada budak-budak tu, pelajar-pelajar tu untuk selawat setiap kali lepas solat 60 kali selawat. So kali 5 solat dia dapat 300 selawat sehari lah. Ada yang kita buat pertandingan, selawat. Kalau saya tak silap betul lah, kita buat pertandingan selawat, kita rakam anak-anak tu berselawat. Dengan seseorang ke apa? Dia lagi ramai lagi bagus dengan family. Tak kisahlah. Tak kisah. Untuk selawat, lepas tu post dekat social media masing-masing lah, parent ataupun anak-anak Hati Murni tu sendiri kan. Budak-budak sekarang dah masing-masing semua dah ada phone, dah ada gadget kan. So kita gunakan diorang punya generasi tu ni, diorang punya zaman ni untuk kita dekat dengan diorang ni. Kita terpaksa guna benda-benda yang macam tu tau sebenarnya. Dia berselawat kat TikTok boleh. Boleh, tak ada masalah. Dia TikTok ni tak dosa, tak haram. Yang haramnya letak najis kat TikTok. Itu saja. Yang haramnya bila kita guna TikTok ni salah gunakan lah. Kan? Betul. Diterima, Allah terima kalau kita selawat dalam TikTok tu. Tak ada Allah tolak. TikTok tak nak. Selawat dari TikTok. Bukan. So tadi saya kata pertandingan pelbagai tu kan. Kau okey, yang tengah menonton ni, kalau dia nak buat juga boleh tak? Nak join pertandingan tu. Macam mana? Sudah. Tapi, sebenarnya okey, aku ada jawapan dia. Dia boleh join pertandingan tu. Okey. Mungkin yang sedang menonton ni mungkin ada yang orang luar apa semua kan, yang bukan daripada student Hati Murni. Cara dia, korang boleh buat macam Ustaz saya kat tadi, rakam video dekat rumah selawat dengan family ke apa. Betul. Lepas tu upload video tu dekat Facebook, tag Hati Murni. Itu okay. cara dia. Nampak? So kita meraihkan sama-sama. Okey, dia benda ni tak ada siapa kalah siapa menang, tak ada. Sebenarnya kita dalam nak meraihkan lah untuk Maulid Rasul ni kan. Tadi sibuk tanya macam mana lah, tadi ada alasan kan. Covid tak boleh nak sambut lah. Ini saya bagi cadangan ni. Buat. Tapi yang penting tag Hati Murni lah. Tag Hati Murni. Yes, betul. Baru kita dapat noti kan? Betul, baru kita tahu. Noti. Orangnya ada buat. Nakal. Bukan noti nakal. Bukan. Notification. Sekarang ni engkau yang noti. Okay. Allah. Okey. Orang kata Maulid Rasul ni adalah kelahiran Nabi, betul kelahiran lah? Nabi, betul. Kelahiran Nabi. Birthday Nabi. Birthday lah kan. Tapi ada juga yang yang pertikaikan lah, macam yang tanya Ustaz Okey, soalan ni agak ni sikit lah, sedih. Wow. Ada yang bertanya, dia kata, kenapa perlu? Kau janganlah aku balik kan. Itu seram, itu sound seram. Seram. Kan kau buat seram, aku tak ada idea kan tanya. Aku tengah ada idea ni. Ada orang sekarang pertikaikan, dia tanya, tak payahlah nak sibuk-sibuk sambut apa Maulid Nabi apa semua benda tu, tak elok lah apa, mungkin faham orang lah kan. So mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan. Saya pun tak berani nak cakap, takut saya kan tersilap orang kan, tak nak lah. Ni contoh sebab saya ada juga terbaca Facebook, kadang ada yang mula-mula orang kan, dia kata tak payahlah sambut ni kan, Rasulullah pun dah wafat apa semua kan. Contoh macam tu kan. Sahabat Nabi pun tak ada nak sambut-sambut contohnya. So mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sedikit berkenaan dengan ini. Tentang isu kontroversi Maulid Nabi ni lah kan, sambutan Maulid Nabi ni, benda tu dah berlaku lama dah sebenarnya. Daripada zaman ulama-ulama silam dulu pun diorang dah berlaku kontroversi.
percanggahan, tapi diorang bercanggah secara ilmu. Sampai kat kita bercanggah secara kecam. Betul. Tak pula. Kita bercanggah secara kecam ya, keyboard order macam tu kan. Tapi kita senang kata, kita boleh kata ada dua view lah dalam benda ni. Ada satu yang kata betul macam tadi, sahabat pun tak sambut birthday Nabi. Betul. So kenapa kita perlu sambut kan? Betul. Nabi pun tak sambut birthday Nabi macam kita. Tapi dia ada isu dari segi ilmu lah, ada percanggahan kan. Tapi kita boleh kata macam kita memang yang perlu kita tahu untuk kita sambut Maulid Rasul ni adalah satu benda yang kita perlu tahu. Kalau orang tu tak sambut Maulid Rasul, tak semestinya dia tak cinta Nabi. Betul. Itu yang kita kena bagi faham kat orang ramai, orang kat luar sana tu. Kau tak pergi berarak. Duk kecam dia lah. Iya betul. Kau tak pergi berarak tak sama-sama selawat kat atas Nabi. Kau tak cinta Nabi ke? Itu persepsi yang salah lah sebenarnya. Sambut Maulid Rasul ni bukan benda yang wajib. Bukan benda yang wajib. Sebenarnya memang Nabi tak buat, sahabat tak buat. Tapi kenapa kita buat? Sebab orang kata zaman kita kan jauh dengan Nabi. So macam kita nak rasa, manusia ni kan dia macam suka refresh kan. Macam kita nak rasa kecintaan pada Nabi tu. So setiap setahun sekali kita macam refresh balik. Okey, hari ni Maulid Nabi. Okey, kita berselawat, kita dengar ceramah pasal Nabi. So benda tu refreshkan balik untuk kita ingat Nabi. Untuk hari-hari yang selepas-lepasnya, macam berselawat ni. Bukannya seminggu ni je. Sebenarnya kita nak pelajar-pelajar tu berselawat. Kita nak biasakan diorang. Bila dah biasa, selepas solat je selawat 60 kali kan. So akan datang mungkin dia selawat 5 kali. Better lah daripada sebelum ni dia tak pernah selawat kan. Betul tak? Kita memperkenalkan selawat. Macam malam ni kita dah bagi 3 selawat pada tuan-puan kan. Kalau kita tak buat podcast ni, kata bid'ah. Orang kata bid'ah lah kalau orang agama kan. Dia kata bid'ah lah buat Maulid Nabi ni. Kita orang buat podcast Maulid ni, dah 3 selawat kita orang boleh share pada tuan-puan yang tengah tengok ni kan. Dia pun ada kata kita bid'ah. Sudah. Sebenarnya okey, memang sambutan tu tak wajib. Dan siapa yang sambut, silakan sambut. Tapi sambut yang bagaimana tu yang menjadi isu yang penting. Sama ada sambut dengan wajib selawat, wajib berkumpul, wajib kumpul ramai-ramai kan, berarak tu kan orang kata laki perempuan bersama kan. Jangan sampai mengharamkan sambutan Maulid tu. Betul. Sambutan Maulid tu suci sebab kita memperingati Nabi. Tapi kalau termasuk unsur-unsur haram macam pergaulan laki perempuan ke, pembaziran ke, kan kalau berarak tu membazir. Ada betul juga unsur membazir tu. So kita kena kawal benda-benda tu. Betul. Tadi dia benda yang orang kata pisau lah. Orang kata macam pisau kan. Kita guna benda baik, baiklah dia kan. Kalau kita guna untuk bunuh orang, matilah dia. So Maulid tu macam tu. Tapi tu lah saya suka tadi Ustaz ada sebut pasal cinta tadi kan. Bila orang kata bila dia buat perarakan apa semua sambut ni menunjukkan dia cinta Nabi, rindu Nabi. Okey kan. So betul lah tu kan cara dia cinta. Tapi yang salahnya macam saya cakap tadi lah. Bila betul cara dia cinta, tapi bila orang tak ikut dia duk bash orang tu pula. Betul. Itu salah. Itu salah. Betul cinta betul. Salahnya kau ni. Kau dah tak ikut cara Nabi. Nabi mana buat cara macam tu? Mana tahu orang tu bangun pagi malam pukul 3 pagi. Itu cara dia pula sambut. Betul. Betul Rasul. Mungkin kita sambut cara berselawat bagi semua kan, berarakan. Yang kawan kita tadi mungkin tak ikut kita tapi dia buat cara sambut dia bangun tengah malam. Betul. Okey. Dia membahagiakan mak ayah dia. Betul. Contoh. Itulah Betul. dia membahagiakan. Dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang lain. Yang mana dia dah amalkan daripada dulu sampai sekarang lagi. Kita tak tahu. Orang kata amalan ni Allah dah tahu kan. Amalan ni Allah tahulah. Ikhlas hati kita dia macam mana. So macam tadi betul kita kata kita cinta Rasulullah kita ni tapi kita menunjuk contohnya. Lepas tu kita kotok orang kotok ni. Saya tak adalah Tuhan nak menghukum kau tu ikhlas tak ikhlas, tapi daripada situ kita nampak dah keikhlasan ni tang mana tu kan. Macam tu lah. Okay. So Amin, kau mungkin ada apa-apa yang nak kongsi? Kongsi. Okay, since selamat datang kepada semua yang masih live. Okay, satu lagi selamat datang semua yang dia tengah cari idea tu, sebab tu dia cakap macam tu. Dia terus lagi. Jangan dikantaikan. Jangan. Tapi okay, di samping kita masih lagi dalam bercerita tentang Maulid. Apa yang sebenarnya Maulid Nabi ini daripada zaman dulu dengan zaman sekarang, okey, dan adakah ada bid'ah atau tidak, okey. Mungkin sebenarnya kita boleh kongsi sikit sebenarnya apa yang terjadi dekat hati murni. Apa yang sebenarnya terjadi dekat hati murni. Apa tu? Walaupun kita sebenarnya sekarang ni tak ada student yang datang, okay, since COVID-19, tapi kita masih lagi menjalankan kelas-kelas online. Kelas-kelas online. Jadi ada juga beberapa apa kita panggil kontes, okay. Mungkin Ustaz saya boleh sambung. Kontes. Kontes macam
selawat challenge. Okey, betul. Betul. Dan kemudian kita ada jap check balik satu. Dan juga macam-macam lagi lah. Tapi kita banyak dekat sini. Kita ada 3 kat sini. Bagi sign dulu sebelum nak tanya. Kita memang main gedah dulu sebelum kita bagi. Okay. Jadi itulah dia kan. Tak, benda ni betul confirm dia? Betul confirm dia? Ada, betul. Ada ya? Betul, ada. memang ada. Tak, aku nak meyakinkan orang. Yes. Kerja aku tu. Okey, sebab dekat Hati Murni kita ada Cinta Rasul Rahmat Seluruh Alam, kita ada program menarik secara virtual. Wow. Okey, which is kita ada selawat challenge, kita ada syurga ku berselawat dan kita kemudian ada storytelling contest Cinta Rasul Rahmat Seluruh Alam. Okey, kalau nak cerita satu-satu sebenarnya selawat challenge ni dia lebih kepada anak-anak Hati Murni berselawat, okey, tak kisahlah sama dia Yang saya cakap tadi tu lah. yes, and after that dia ada syurga ku berselawat which is syurga family kita berselawat sekali dengan kita. Okay, boleh juga datang and after that tag dekat kita. Kemudian kita ada storytelling contest Cinta Rasul Rahmat Seluruh Alam. Yang ini kita minta Ustaz saya lah untuk ni. Okey. So dia nama dia pun storytelling, betul tak? Yes, betul. Storytelling ni so kita akan minta anak-anak ataupun siapa-siapa yang berminat dekat luar sana tu kongsikan sedikit apa yang anak-anak anda tahu, bercerita sikit tentang Nabi ni. Macam mana yang kami cerita ni, beberapa perkara tentang maulid ke, bila Nabi lahir ke, hari apa Nabi lahir ke, Yes, betul. Nabi tu laki ke perempuan ke, boleh? Itu contoh lah benda-benda yang boleh bercerita tentang maulid Nabi ni, siapa ibu Nabi, siapa ayah Nabi ke, bercerita secara ringkas dalam video 30 minit, 1 minit, lepas tu post dekat social media masing-masing, IG, FB dan boleh tag kita kan. Yes, betul. Boleh tag dia Hati Murni hanya official. anak-anak Hati Murni sebenarnya. Hanya anak-anak Hati Murni. Okey. Kan? Betul. Ke salah? Ke semua orang pun boleh? Boleh, kita boleh. Kita boleh. Tak, dia sebenarnya apa hadiah dia main. Orang nak tahu hadiah ni kadang-kadang orang ni nak tahu hadiah. Apa Betul. orang buat? Sebab sekarang ni COVID meh, hadiah semua boleh post, tak ada masalah. Kalau kita boleh open lah pada orang-orang luar. Channel ni apa kereta? Kau musim balik. Kereta Hot Wheel ke yang Amir collect tu? Yang jenazah. Kan jenazah. Dia sebenarnya macam ni lah. Tapi betul lah sebenarnya. Aku pun nak sebenarnya. Dah dapat. Dia datang. Okey. Sebenarnya kita hadiah untuk anak-anak Hati Murni yang join tu ada. Okey. Dan juga since kita dapat maklumat, yang sebenarnya dari jikalau ada sesiapa yang ibu bapa Hati Murni yang sebenarnya memang dah lama dengan kita, which is dia ada anak pertama dia hantar, anak kedua dia hantar, ketiga dia hantar, keempat dia hantar, kelima anak keenam dia hantar, anak ketujuh ke mana? anak ketujuh dia hantar ke Hati Murni, ke-8 dia hantar ke Hati Murni, ke-9 hantar ke Hati Murni. Ramai anak dia. Ya, ramai. Jadi kita ada hadiah istimewa sempena Maulidur Rasul. Okey meh, tak. Aku sekarang ni podcast aku nak penjelasan yang betul meh. Itu Allah. sembang kalau daftar sekolah betul. Allah. Ini kalau daftar sekolah betul. Ini aku cerita pasal yang ni tadi ni meh. Alamak. Yang program tadi. Alamak, Hadiah dapat balik kontes aku. Hadiah kontes tadi tu. hadiah Itu yang aku kontes. nak tahu. Yang itu bab Itu nanti dulu lain. Itu bab lain tu. Itu bab lain Itu segmen ketiga ke? Mungkin segmen ketiga. Segmen ketiga Allah. Aku dah jauh ke sana. Okey. Mungkin Ustaz saya lah ada jawapan. Dia macam ni. Tak, aku saja je nak go. Allah. Nampak QCAT ni tak function. Ya, tak ada macam ni. Okey, yang Cik cakap tadi, Cik Mei cakap tadi tu betul. Itu untuk Allah betul habis. Okey, itu untuk berkenaan dengan daftar pelajar betul tak Yes, betul. Betul. Tapi berkenaan dengan aku ni bukan apa aku nak bagi takut orang tak faham. Yes, Tapi betul. lain kali aku so nak explain. Betul. Okey. Betul. So Amir cakap dia berkenaan dengan pendaftaran pelajar. Apa itu nanti kita akan explain bab tu. Okey, ini berkenaan dengan kontes tadi ni. Mungkin kurang faham. Oh, ya pasal kontes ni. Okey, tu. Okey, kontes. Okey, kontes ni tadi yang ada buat pertandingan apa bahagian ni kan. So, okey dia macam ni lah. Macam saya cakap tadi, saya kata just buat video, share kat dalam Facebook, tag Hati Murni. Okey, dia ni bukan berkenaan dengan hadiah. Macam saya kata bukan siapa menang siapa kalah. Tidak, dia berkenaan dengan kita nak mengimarahkan sambutan Maulid Rasul. Itu sebenarnya kita pegang konsep tu. Soal hadiah ke, ada sagu hati ke apa itu serah. Kalau ada rezeki ada insya-Allah. Betul. Dia macam tu. Oh, pandai juga dia jawab kan. Sambil dia share ni dia Ada jawab tak? rezeki, mana tahu kita punya founder Sejahtera yang sedang menonton ni nak bagi hadiah ke apa ke, itu insya-Allah kita doa lah banyak-banyak. Tapi itu cara kita nak mengarahkan. Kita balik kembalilah kepada kita punya niat. Macam cakap kan. Kita kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu tu Ustaz kita buat sebab nak dapat itu. Bila kita exam contohnya, kadang-kadang budak exam kan, bila dia exam sebab aku nak dapat A, sebab aku nak dapat straight A.
bila dah habis exam, dia dah lupa dah apa benda yang dia belajar. Itu contoh yang saya nak cakap kan. Nak katanya dia belajar sebab nak dapatkan benda tu, bukan sebab keikhlasan, bukan sebab niat dia memang dia nak tahu benda tu. Sama juga macam kontes tadi. Dia berselawat semua. Sebenarnya kita niat kita nak bagi dia orang berselawat, ajak family tu, nak bagi marahkan. Macam saya kali ramai kan tanya bagi alasan COVID-19 ni tak boleh nak sambut lah. So kita bagi idea, kita bagi cara macam nak sambut. So mungkin dengan cara yang sangat baik ni lah bagi saya. Ni bukan idea saya kan. Tapi saya memuji idea ni sebab mungkin ni idea daripada siapa aku tak sure. Ada hati murni lah. Ada hati murni sendiri lah. Yang dasar pengusaha atasan punya idea. Okay. Sangat-sangat bagus lah bagi saya. Dia membuatkan kita mengingat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Kita COVID-19 kita tak boleh dah sambut dah. Tapi cara macam ni. Betul. Macam kita penuhkan wall FB tu, betul. penuhkan IG tu dengan video-video selawat kan. Itu cara dia Kita sebenarnya. tag pun tag selawat. So mungkin anda yang start. Tiba-tiba nanti orang akan ikut. Betul. Dia dah lama jadi trend Ustaz. Yes. Dia dah lama jadi trend. Dia akan jadi macam, best lah dia berselawat dengan family dia kan. Aku nak buat agak. Dah lagi PKPB dia pula. Duduk dengan mak bapak kat rumah. Dah berjangkit. Ada pula apa nak buat. ada penyakit selawat pula nanti. Bahaya tu, itu Penyakit bahaya. ada dua. Penyakit yang tak best, penyakit yang best. Penyakit selawat ni penyakit yang bagus. Selawat berjangkit ni macam sentuh Allah misalnya. Allah. Ni kalau tersentuh orang lain Aku kalau sentuh yang orang kata dia tampar. Dia cakap pula. Itulah kita punya motif. So nak bagi korang faham, janganlah kata bila kita buat sesuatu tu nak Habuan. Cuma satu lah Mak Topi. taklah macam tu. Ni satu perkongsian jugalah. Saya punya cikgu pernah cakap juga sebenarnya. Siapa nama cikgu tu? Tak boleh cakap. Angkau lupa. Ustaz Zanurin. Okay. Dia cakap macam ni tau. Memang semua benda sebenarnya yang baik-baik ni sebenarnya kita memang kena start daripada paksa. Betul. Kita memang kena start daripada paksa. Memang mula-mula dia datangnya tak ikhlas. Tapi bila mana dia dah jadi sebati dengan kita kan. Contoh macam kita zikir, lama-lama dia jadi sebati dalam darah kita. Dan akhirnya dia dengan sendirinya dia akan buat. Sebab benda tu dah sebati dengan kulit dia, dengan darah. Uish, betul. Bak kata orang Melayu alah bisa, tegal biasa. Bak kata senior saya, dia ada cikgu, saya pun ada senior. Dia ada siapa? Nanti fikir. Siapa Okay. Bak kata senior saya waktu saya form 1 kan. Menarik point tu. Waktu biasalah waktu kita form 1, form 2 kan kita masuk sekolah agama Ma'had kan. Orang kata form 2 ni jadi malaikat orang kata. Form 3 dia dah jadi dia jadi jin sikit, ada yang jahat. Form 5 dia jadi lain kan. Okay. So form 2 tu waktu tu kita disuruh tau. Kita diwajibkan pakai serban, pakai kopiah, pakai serban, ridak sini selendang dengan sugi mesti ada dalam poket. Jadi peraturan tau. Ditetapkan oleh senior. Form 5 siapa yang tak ada tu memang kena lah malam tu. Orang kata kan bila gelap kan. Itu kita buat isu lain lah. Nanti kita cerita isu lain lah. Podcast lain lah kita kata. Okay. So waktu tu kita macam apa benda ni paksa-paksa kan. Benda sunat je pun. Sunnah orang kata kan. Sunnah Nabi bukan sebab paksa-paksa kan. Lepas tu lama-lama bila macam kita dah biasa tau. Bila kita pergi surau tu kita pakai kopiah je kita dah rasa macam something kurang je kan. Dari situ datangnya biasa dia tu. So paksaan tu dah hilang. Betul. Tapi bila paksaan tu dah hilang, datang satu lagi penyakit. Penyakit riak orang panggil. Penyakit riak ni tak ada penawar. Penyakit riak tu di dalam hati. Dia macam, aku seorang je pakai serban, tengok sebelah kan. Kita tak cakap kat siapa. Macam contoh kita berselawat, kita post kat social media kan. Mungkin kita ada perasaan tu. Kita ada perasaan riak. Dah kena paksa dengan Ustaz Sai, post kat social media. Tak apa, post. Lepas tu bila kita dapur, kita tengok kawan-kawan lain. Seronok pula. Kita jadi riak. Boleh seronok atau riak? Betul. Aku lagi okey kot. Betul tak? Jadi riak kan. Lepas tu bila saya macam waktu tu buka serban ni, bila sini tanya kenapa tak pakai serban, saya rasa riak lah. Abang panggil kan, saya rasa riak. Saya rasa macam saya belagak. Lepas tu abang tu kata apa? Pakai je, dia kata tu. Riak tu datang daripada syaitan. Macam mana nak minta hilang riak tu? Minta pada Allah, ya Allah kau angkatlah riak ni daripada aku. Datangkanlah ikhlas. Sebab apa? Ikhlas tu Allah yang bagi. Riak tu pun siapa yang boleh buang? Allah juga yang boleh buang. So first time memang kita akan datang perasaan syaitan riak tu. Kita selawat apa benda semua kan. Aku seorang je selawat. So jangan jadi alasan untuk kita berhenti sebenarnya. Yes. Aku jadi riak tak payahlah selawat. Betul. Kalau aku bangun solat tahajud ni aku jadi riak aku mesti akan terfikir aku lagi baik daripada orang lain. So tak payahlah bagi aku tidur sama-sama lah kan. Benda tu sebenarnya
normal. Benda tu akan datang hasut syaitan. Jangan jadi alasan untuk kita berhenti buat baik. Lepas tu kita dah lama-lama riak tu akan hilang. Kita minta pada Allah hilangkan riak tu, datangkan ikhlas. Sebab tu boleh lama-lama benda tu akan jadi bisa tegar biasa tu lah. Bab kata senior saya lah. Bab kata ustaz saya. Bab kata cerita pasal senior tadi. Oish. Ada senior juga. Ada cikgu. Okay. Ada senior. Junior. Aku ada ustaz. Alah, ada ustaz. Aku ada ustaz. Okey. Cerita aku macam ni. Petang-petang ni Dah. Aku nak bagi tahu. Makin jauh ya podcast cerita ni tak apa teruskan. Aku kan dulu aku main bola petang-petang. Biasa kawan-kawan kat sekolah main bola petang-petang kan. Petang. Tiba-tiba ustaz aku datang. Dia kita hormatlah ustaz kan. Tiba datang, dia pun join main bola sekali. Itu je aku cerita. Aku cerita dia main bola sekali. Aku nak cerita juga aku ada ustaz. Ya. Teruskan. Aku ada ustaz. Teruskan. Dia ada sini ada cikgu. Aku ada. Okey, teruskan. Itu je. Dah. Tak ada. Bunganya punya panjang macam 2 minit je. Sekolah aku pun ada dinding. Sudah. Aduh. Ya Allah. Alright. Okey. Kita balik pada kita punya topik hari topik ni. itu Apa topik kita tadi? Ya Allah, jauh dah pergi kita. Tidak sesukar yang disangka. Tidak sesukar yang kita sangka. Jadi sebenarnya everything semua tu sebenarnya dia ialah kita nak berselawat, kita nak kita nak sambut Maulid Nabi ke, buat imam apa sekalipun sebenarnya buat imam apa sekalipun sebenarnya letak pada kita. Betul. Kita yang rasa susah ataupun kita yang rasa senang. Betul. Kan? Bab kata sekolah, bab kata dinding kat sekolah saya 1000 nak 1000 daya. Tak nak 1000 daya. Betul juga. Sekolah saya ada dinding. Sekolah ada dinding. Sama jugalah kan. Ada. Saya pun. Tak ada dinding, tak ada dinding tu. Ada. Jap, tengah fikir. Jauh saya pusing. Yalah, apa benda pun semuanya sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Datang daripada diri kita sendiri. Niat yang baik datang, perkara yang baik. Betul. Dia macam orang kata melepaskan batuk di tangga lah. Kenapa tu? Sekolah dia ada Kau dinding. ingat kau seorang dinding. Allah Akbar. Saya pun ada juga. Okey lah. Bak kata orang Bismillahirrahmanirrahim. Orang saya ingat plekat dekat rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi jauh sangat ni. Tadi kau dah sebut pasal pendaftaran tadi tu. Yes, push. Okey. Kita dah jauh hadiah ni. Kita pergi balik. Okay, sekarang ni sekarang ni kita tengah musim pendaftaran lah untuk tahun 2021. Alang-alang kita dah berpodcast ni, saya nak berkongsi sedikit lah. Mungkin yang belum tahu lagi kan. So saya nak share. So sekarang ni sesi pendaftaran untuk 2021. Yes. Alright. So macam Amir cakap tadi, dia kata siapa yang mendaftar bersempena dengan Maulid Nabi ni dia akan dapat gift lah kan. Betul? Yes, betul. Daripada kita punya founder, Siti Khadijah. Betul Betul tak Siti Betul lah? Betul. Betul. Tadi saya menjadi saksi lah, saya dengar Siti saksi. Okay. So ada gift lah. Okay. So sekarang ni kita dah buka dah. Okay, mungkin sebelum ni ramai tanya manager kat Osman pun ramai dah tanya, Ustaz dah boleh daftar ke belum? Okay, so sekarang ni saya nak beritahu kita dah boleh buka. Dan mungkin untuk parents Hati Bumi sendiri pun dah dapat dah untuk surat. Esok sebenarnya dapat. Esok akan disebarkan. Esok akan diserahkan lah kan untuk surat. So untuk parent luar yang mungkin nak tahu tentang Hati Bumi pun tak ada masalah. Ada nombor yang kita sediakan. Just contact tanya. Dan yang nak mendaftar pun silakan. Kita sedang mencari 10 orang terawal. Okey, 10 orang terawal bersempena dengan Maulid Nabi ataupun Maulid Rasul ini. Siapa 10 orang terawal yang mendaftar untuk tahun hadapan, kita akan ada bagi gift sedikit. Gift yang agak special lah bagi saya daripada kita punya founder. Tadi dia sebut dalam meeting kita adalah term and condition dia sebenarnya. Dalam bahasa Melayu term and condition lah. Dalam bahasa Inggeris apa Saya tak ingat. Dalam bahasa Inggeris tak ingat. Bahasa Inggeris term and condition ke? Bukan. Apa dia tu? Ada. Kita ada. Nak katanya abang Wan. Okay, nak katanya macam tu lah. Memang kita ada betul-betul Amir cakap. So mulai malam ni diorang dah boleh mulai malam minta ni, daftar lah. Daftar. Kontak je. Ustaz saya kita ganggu dia bagi dia tidur. Okey, baik. Okey, saya agak kontak lah. Ada nombor saya kat situ, ada nombor semua kita punya ni lah. Ustaz saya, pengurus cawangan. Pengurus cawangan untuk Setiawangsa, ada Sarah, rakan saya pun Sakinah, Hakinah pun ada. Just kontak je nombor antara 4 orang tu, antara kami just kontak, tanya berkenaan untuk daftar 2021. InsyaAllah ada rezeki. Okey, anda dapat belajar di Hati Bumi. Anda pula dapat gift. Anda pula dapat gift kan. Nampak? Ada dalam satu lagi. Menarik. Okey, untuk terakhirnya lah. Terakhirnya lah podcast kita pada malam ni. Kita dah sembang pasal kelahiran Nabi. Okey, selawat apa semua kan. Yes, betul. Kita nak aku nak refresh balik. Kita ke belakang, tarik balik belakang. Yes. Okey, mungkin yang ramai sebenarnya pelajar-pelajar kita Hati Bumi yang dah belajar kisah ni. Iaitu kisah apa?
kisah sebelum kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Ada banyak peristiwa sebenarnya Ustaz kan? Betul. Sebelum kelahiran Nabi, semasa kelahiran Nabi dan selepas kelahiran Nabi. Mungkin kita lah sama-sama, okey, sama-sama boleh kongsikan lah apa antaranya. Kita mungkin tak boleh nak share semua. Okey, apa antaranya lah sebab masa pun dah tak mengizinkan. Masa tak mengizinkan. Apakah antaranya lah apa peristiwa sebelum kelahiran Nabi Ustaz. Mungkin Ustaz nak kongsi sedikit. Ni ada peluang ni kan. Okey. So saya cepat lah, saya ringkaskan lah. Okey. Antara yang saya teringat kisah di mana ibu Nabi sebelum dia melahirkan Nabi, ibu Nabi Siti Aminah kan. Dia ni sebelum dia kahwin dengan Abdullah ni, dia ni seorang perempuan yang kira orang kata jelita lah. Perempuan yang cantik. Dan ramai orang yang berminat untuk melamar Siti Aminah ni. Melamar Aminah ni. Sayyidatina Siti Aminah. Okey. So waktu tu ada seorang lelaki tu, dia suka ikut Aminah ni tau. Orang kata macam bila Siti Aminah ni pergi ke pasar, dia akan follow, dia berminat tau, Dia akan ikut, dia akan tengok dari jauh Siti Aminah ni kan. Aminah ni ibu Nabi ni dia perasan, tapi dia buat tak tahu je lah. Sampai satu hari tu dia pergi pasar, laki tu tak ada. Laki tu dia macam pelik lah kan. Bukannya dia nak laki ikut kan, tapi dia macam pelik. Tertanya. Biasa ada. Masa kali kedua pergi, tak ada juga. Lama-lama dia cari laki tu. Jadi gusar pula. Dia cari laki tu, dia macam tanya, kenapa kau dah tak follow aku? Macam tu lah kan. Follow my Instagram orang kata kan. Kenapa kau tak follow aku di Instagram kan? Saya ada satu quote yang penting. Saya ada satu quote yang penting yang saya selitkan. Don't follow your dreams, follow my Instagram. And my Instagram. Okay, so dia tanya lelaki tu, pasal lelaki tu jawab, dia kata apa? Sebelum ni aku nampak satu nur dekat muka kau. Tapi lepas kau dah berkahwin dengan Abdullah, aku dah tak nampak nur tu. So sebenarnya nur tu telah turun pada Nabi lah, pada Nabi Muhammad. Itu benda-benda yang itu antara perkara yang saya ingat yang berlaku sebelum kelahiran Nabi lah. Okey, lepas tu semasa kelahiran Nabi, antaranya yang kita boleh senang kita nak bagi ingat lah pada tuan-tuan puan kan, yang ke luar sana, anak-anak. Saya pun ada pernah ajar lagu, ada satu lagu ni yang Raihan ke kalau saya tak silap, dia nyanyikan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa Nabi lahir. Macam mana lagunya tu Ustaz? Muka macam tahu je tu. Muka. Mana? Yang saya dia punya rangkap ni saya ingat. Terpadam api biara majusi, runtuhnya istana Kisra Parsi, Mekah diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim. Apa chorus dia? Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Tu. So dia kata apa? Terpadam api biara majusi. Okey, benda yang pertama yang kira orang kata antara yang paling ajaib lah. Dekat satu negara ni, saya tak ingat dekat negara mana, dekat satu tempat ni, dia adalah tempat sembahan agama Majusi. Agama Majusi yang menyembah api tu. So di bawah api tu telah tidak pernah terpadam. Tak pernah padam. Selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun tak pernah terpadam api sembahan Majusi ni. Dan sebab tu jugalah dia orang anggap api tu Tuhan, dia orang sembah. So api tu tak pernah terpadam, dan bila kita cek daripada segi sains pun sebenarnya bawah tu rupanya adalah telaga minyak. Sebab tu dia tak pernah terpadam. Tapi waktu Nabi lahir dekat Mekah, dengan izin Allah terpadam api tu. Api sembahan Majusi tu. Itu yang pertama. Lepas tu runtuhnya istana Kisra Parsi. Waktu tu Rom dan Parsi ada dua tamadun yang besar lah kan waktu Nabi kan. Betul. Istana Kisra dekat Parsi runtuh. Bukanlah runtuh habis, tapi runtuh. Istana yang besar tu runtuh, berlakunya runtuhan sepertinya gempa bumi. Yang Allah nak tunjukkan bahawa telah lahir ataupun telah keluar aku punya kekasih yang bawa agama yang benar. So agama Majusi ni salah, agama yang dekat disembah oleh orang Parsi ni salah. Allah nak tunjuk macam itulah sepertinya. Nak bagi tahu yang macam tu. Ya, betul. Itu antara dua benda yang besar. Lepas tu seperti Mekah diterangi cahaya putih. So waktu tu orang-orang dekat Mekah ni, dia keluar daripada rumah dia orang sebab dia orang ingat dah pagi. Sebenarnya malam. Waktu around subuh macam tu. Tapi bila gelap lah kan, gelap gelita. Lepas tu dia orang terang benderang satu Mekah. Macam siang lah. Macam 10 pagi. Dia orang keluar tengok, kenapa ni? Rupanya adalah nur. Nur cahaya kelahiran Nabi.
tanda lahir Nabi anak yatim. Nabi ni anak yatim lah kan. Dia tak pernah berjumpa dengan ayah dia kan. Okey. Itu semasa. Saya boleh cakap 3 je lah. Ada banyak lagi. Banyak tanda-tanda. Antaranya yang kalau selepas macam selepas kelahiran Nabi, antaranya macam Nabi diambil oleh ibu susu dia, Halimatus Sa'diyah. Lepas tu Halimatus Sa'diyah jadi orang kaya terus. Lepas tu hasil ternakan dia subur, hasil tanaman dia pun subur. Antara berkat-berkat yang Nabi bawa lah daripada kecil lagi Nabi. Dan nak kata nak yang saya macam nak kongsi fakta yang menarik lah tentang Nabi ni. Hampir ke semua Nabi adalah penggembala kambing. Sebab apa? Antara ulama-ulama fikih hikmah lah kan. Kenapa Nabi ni Allah bagi dia jaga kambing? Sebab sebelum dia jaga manusia, dia jaga kambing dulu. So kalau pandai kawal kambing, pandailah kawal manusia. Siapa-siapa yang rasa macam tak pandai kawal manusia, pergi cari kambing. Jangan duduk sini. Kambing putih ada, kambing hitam ada. Antara kisah lah Ustaz. Betul, antara kisah sebelum kelahiran, semasa dan selepas kelahiran Nabi lah. Dan ada satu lagi Ustaz mungkin boleh kongsi. Bukan yalah macam biasa kita biasa dengar budak-budak dulu biasa dengar kisah ni sebelum kelahiran tak saya Ustaz kalau salah betul kan. Tentang tentera Abraha Ustaz. Okey. Serang Mekah. Betul. So mungkin Ustaz sila cerita kan. Betul lah. Nampak macam nak bercerita ni. Dah tunggu dah ni. Dah tunggu apa cerita dah ni. Dia pas ke saya. Itu antara kisah kita biasa dengar lah tentera Abraha, tentera bergajah lah sang cerita kita pernah dengar kan. Kalau kata tengok gajah nak pergi serang Kaabah, tiba-tiba tengah nak serang tu nak masuk Mekah tu gajah tak boleh nak masuk. Betul Ustaz? Betul. Nak masuk. Apalah kenapa tak tahu kenapa sampai tentera bergajah ni dia punya askar-askar dia tarik ni. Tarik gajah tak boleh nak masuk. Kenapa kan? Lepas tu nak runtuh Kaabah. Sebab apa saya nak runtuh Kaabah? Sebab yang Abraha ni tadi dia jealous kan. Dia jealous. Betul. Sebab dia ada bina satu lagi tempat ibadah. Satu lagi tempat ibadah. Tapi tempat tu tidak dikunjungi. Tidak dikunjungi. So dia kata aku kena hancurkan Kaabah ni. Sebab waktu tu Kaabah tu pun bukan tempat sembahan orang Islam je, bukan tempat ibadah orang Islam je. Kan dikelilingi Kaabah tu dikelilingi dengan berhala-berhala kan. Betul. Lata, Uzza kan, nama-nama Tuhan kan. So dia rasa jealous, dia kata aku nak kena hancurkan ni Kaabah ni supaya dia datang. So itu peristiwa tu tahun tu dinamakan sebagai tahun gajah. Dan tahun tu Nabi lahir. So bila tahun tu Nabi lahir, orang kata Nabi lahir tahun gajah lah. Macam kalau orang kata kalau tahun 1995 dia lahir tahun babi. Macam lahir macam 1995 Saya 1991 bukan kambing, saya kambing. Senang jaga saya. Tapi bukan tahun tu itu tahun Cina. Bukan. Itu tahun Cina. Ini tahun gajah ni tahun gajah lain, tentera Abraha ni. Saya saja je nak cerita tentang tu. Kadang yalah kita dah pernah dengar benda tu. Saja nak bercerita balik. Itu antara salah satu kisah lah sebelum kelahiran Nabi sebenarnya. So kadang kita tak tahu bila yang kisah tu dia ingat lupa kan. Aku ingat ada tentera bergajah ni yang serang ke Mekah ni. Sebab apa kan? Sebab Mekah tu masa tu orang Islam ramai sangat dia mungkin sebab tu kan dia tak tahu kisah betul dia sebab apa. Tu tadi macam saya cerita tadi. Itu antara kisah dia lah. Okay, so mungkin ada Amir ada apa-apa ke yang terakhir? Yang terakhir, okey. Kita dah lewat malam dah ni, bini aku dah tunggu kat rumah. Okey, sebenarnya kita dah bersiaran lebih kurang 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ini adalah percubaan kita untuk podcast. Jadi, percubaan kita untuk podcast, kita mencuba doakan kami untuk istiqamah untuk pokok siap. InsyaAllah seminggu 3 kali ke Amir nak buat? Seminggu 3 kali. InsyaAllah kan. Aku tak balik lah, aku satu bunyi. Tak, tapi kita nak cuba istiqamah sebab sharing-sharing ni dia sebab ada beberapa ibu bapa pun dia tanya apa sebenarnya perkongsian yang kita boleh bagi dekat anak-anak diorang. Takkan kita cuma nak hantar poster dan kemudian kita nak hantar video dan juga benda-benda lain. Tapi untuk anak-anak diorang tak ada. Mungkin diorang sendiri pun nak sedikit. Mungkin cerita-cerita yang kita bagi ni sebenarnya akan datang. Diorang dengar, okay? Dan kemudian diorang boleh ceritakan dekat orang lain. Dia akan jadi kita punya saham akhirat, okay? So benda-benda jadi kita akan cuba untuk istiqamah untuk kita bagi pada mereka setiap tengoklah dalam sebulan 4 kali ke, okay? Kita tengok pada event-event dia kan, kita akan cuba. Mungkin bukan saya sebagai host, mungkin kita boleh panggil siapa nama? Mr. On. Start on kan. Lagi PKP ni pula lah. Semua work from home. Kan. Dia
tengah tak ada konten. Kita terlupa satu lagi. Semua perasan tak? Ustaz saya pakai topi. Amir pakai topi tapi saya tak pakai lah. Dia orang nak ikat saya tak apa. Saya pakai topi pula kan. Kata asyik saya pakai topi biar dia orang nak pakai. Ada sebab dia pakai topi sebenarnya. Nampak? Ada sebab. Nampak tak ada lambang apa tu? So mungkin ramai yang tahu dia capal kan. Tapi kami bukan promote dia capal. Kami bukan promote. Start down kita orang tak jual. Tapi kalau start down nak bagi commission sikit okey. Okey bukan. Okey nak katanya kat sini macam tadi Ustaz dia sebut tadi apa berkenaan dengan sambut Maulid Rasul, tanda kita cinta dengan Rasulullah. Ini pun salah satu cara kita sambut. Nampak kita pakai topi yang ada selawat. Daripada bersama dengan kita. Zaman sekarang ni siap lah kan. Dia orang susah sikit kalau langsung pakai kopiah kan. Siapa tu? Darah sikit kan. Tapi kalau topi laju je kan. Betul. Tapi macam ni kita ada topi yang ada selawat. Ini bagusnya lah. Ni ada isu lah. Isu. Tapi kita cuba dah cerita-cerita sikit lah tentang kita nak habis ni. Orang cakap, ini adalah orang kata ilustrasi capal Nabi Muhammad SAW. Yang ini, dan kemudian orang cakap, kalau capal Nabi Muhammad, kenapa letak kepada? Tapi semua orang lupa sebenarnya. Sebenarnya nak kirakan taraf kita dengan Nabi Muhammad, sebenarnya capal dia pun kita tak sampai lagi. Betul. Jadi sebenarnya orang semua banyak fikir benda-benda yang sepatutnya orang tak fikir. Jadi jangan bukan ini yang kita nak bukan isu kan. Bukan ini isunya. Bukan ini yang kita nak isukan, tetapi macam mana kita cuba mengimarahkan hidup kita dengan cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Betul. Yang kita nak isukan adalah yang dalam ni. Yang dalam ni. Dia capal ni kalau boleh nampak lah kan. Contoh kan. Dah selawat ke belum? Dia bagus lah, bagus. Bagi saya tak adalah rajin nak beli topi ni, tapi macam topi ni dia nice tau. Saya bukan promote okey, minta maaf lah, saya bukan promote. Yang kata dia ni dia agent, dia capal bukan. Agent dia capal tak ada kat sini. Tapi saya ikhlas je lah saya ikhlas memang bagus lah topi ni. Dia mengajak kita untuk berselawat. So tadi macam kau ada sebut isu tadi. Macam aku ada isu juga. Apa tu? Kadang aku ambil isu tu lap peluh apa semua. Itu tisu. Bukan. Okay. Jangan, kita nak tutup ni. Jangan panjang lagi. Jangan panjang lagi. Alright, okay. So itu saja pada kali. Saja kita nak memang itu adalah konsep podcast kita tak ada skrip, non-scripted. Sebenarnya kita nak tunjuk sebenarnya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebenarnya dia non-scripted. Kita memberitahu sekadar perkongsian. Mungkin hari ini orang lain. Mungkin kita ada juga guest-guest yang mungkin anda semua tiba-tiba terkejut kan. Mana tak kita panggil Ustaz Aiman ke? Ustaz Aiman ke kan? Ustaz Aiman. Ustaz Aiman. Boleh. Kita boleh try. Cerita pasal apa? Tak apa, kita tunggu. Contoh kan. Dan juga mungkin ada orang lain. Mungkin kita akan panggil Siti founder kita, Ustazah Siti. Ya, betul. Dia nak pukul 9-10 malam dia bersama kita. Ya, bersama kita mungkin kan. Mungkin kita boleh panggil kita punya board sendiri, kita boleh panggil Ustaz Engku. InsyaAllah. Susah nak panggil Ustaz Engku sebenarnya. Betul. Dan mungkin orang-orang lain lah. Jadi teruskan bersama dengan kami podcast yang kami sedang cuba untuk usahakan ni. Mungkin anda semua rasa tersekat-sekat internet je, tapi mungkin insyaAllah kita akan cuba perbaiki lah, daripada masa ke semasa. Nak tutup? Siapa yang nak tutup? Aku tutup ke? Aku. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami podcast. Ingatlah, tak ingat. Ingatlah orang insan. Ingat, Hati Murni sekarang sudah mula pendaftarannya 2021. Anda semua boleh datang, boleh tanya kepada semua ejen-ejen kami. Kita ada 5 orang ejen. Jadi anda boleh anda semua boleh cuba jadi. Tim Hati Murni. Dan ingat kita ada hadiah-hadiah yang menanti anda. Bukan tapi ingat, daftar bukan sebab dia, tapi sebab betul-betul anda inginkan perkhidmatan Hati Murni. Dan yang risau orang kata kalau kita tak boleh nak datang sekolah pun kita boleh daftar melalui online saja. Betul. Kita akan sediakan juga lah video-video, mungkin ada nak tengok kelas macam mana ke, transit macam mana kita transit kan. So kita akan sediakan yang risau. So sekarang COVID-19 punya pasal kita tahu keadaan, kita akan tolonglah sebaik yang mungkin, insya-Allah. Amal bau.
Abang bawa kucing. Okey, okey. Okay, tak apa, kita tutup. Okay, so itu sajalah kot daripada kita, pada kami semua. Salam Maulid Rasul daripada kami Hati Murni. Apa? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa akan datang.